Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Diah bin Kamil alias Kamis. Nombor metrik 250410. Saya pelajar semester 9 Universiti Utara Malaysia. Video kali ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang teori jangkaan melampau bagi subjek teori komunikasi. Teori jangkaan melampau, Expectancy Violation Theory. Pengenalan. Diperkenalkan oleh Judy K. Burgon pada tahun 1986. Ia menjelaskan tentang proses ruang, jarak, saiz dan bentuk. Ia juga boleh memperlihatkan keintiman antara satu sama lain. Bagi pendapat beliau, apabila sesuatu perkara yang ingin dibincangkan sama ada formal atau tidak, ianya bergantung kepada non-verbal yang wujud dalam bentuk jarak, konteks mata dan kerapatan badan mereka dalam berinteraksi. Beliau juga percaya bahawa zon yang dibina oleh seseorang itu ketika berkomunikasi akan memberi makna hubungan antara mereka. Sumbangan teori jangkaan melampau dalam bidang komunikasi. Ia dapat mengetahui cara seseorang itu mesra atau tidak, formal atau tidak formal, dan juga jujur atau tidak jujur di dalam sesuatu perhubungan. Contoh hubungan yang biasa dilihat adalah pasangan suami isteri, sahabat, majikan maupun pekerja. Dari situlah kita dapat melihat dan mendapat tahu keintiman dan kerapatan hubungan mereka. Kerelevanan teori jangkaan melampau dalam bidang komunikasi. Ia dapat dilihat kerelevanan antara jarak interaksi antara seseorang itu. Sebagai contoh, sekiranya berlaku jarak seseorang itu antara 0 hingga 18 inci, maka kedua-dua mereka itu dianggap sangat rapat. Jika jarak antara 18 inci sehingga 4 kaki, ia dianggap sebagai jarak personal. Manakala jarak antara 4 kaki sehingga 10 kaki, ia dianggap sebagai jarak sosial. Dalam pada itu, konteks mata ataupun eye contact juga amat penting dan ia dapat memperlihatkan reaksi seseorang itu sama ada berinteraksi secara jujur atau tidak. Kritikan, cadangan, idea terhadap teori jangkaan melampau. Mengikut persepsi, seseorang itu akan terdorong untuk dikemukakan ke tahap yang lebih tinggi daripada usaha mereka. Jika kita memecahkan definisi ini, kita boleh melihat 3 komponen utama, iaitu jangkaan, prestasi dan ganjaran. Jangkaan, ia merujuk kepada tahap usaha pekerja yang bersedia untuk memberi komitmen dengan harapan bahawa usaha yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang lebih baik. Prestasi dan ganjaran. Seseorang pekerja sanggup berusaha ke tahap prestasi yang lebih tinggi. Jika bekerja 5 jam tambahan dalam seminggu, ia akan menyebabkan kenaikan pangkat pada pengakhirannya. Kesanggupan untuk bekerja lebih masa kerana keinginan pekerja
untuk mendapat anugerah. Kesimpulan, teori ini mengamalkan bahawa jangkaan mempengaruhi hasil interaksi komunikasi boleh terjadi sama ada dalam bentuk positif atau negatif. Ia meramalkan bahawa komunikasi positif akan meningkatkan daya tarikan seseorang, manakala komunikasi negatif akan mengurangkan daya tarikan seseorang.